Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Hai, oke baik. Jadi hari ini saya rasa semua guru khususnya dan juga kaki tangan awam yang terlibat dengan My Portfolio tengah sibuk busy untuk mengisi My Portfolio dalam Hermes. Oke, jadi hari ini Cikgu Jumrah ingin kongsikan bagaimana untuk kita nak memuat naik My Portfolio ke dalam Hermes. Jom kita sama-sama lihat bagaimana proses dia. Senang saja, jangan stres-stres. Okey, relax, cool. Okey, jangan stres-stres, tak mau. Okey, baik. Jadi seperti biasa, kita pergi dulu ke bahagian. Okey, jangan lupa login masuk ke dalam portal Hermes 2.0 dan pergi ke bahagian bawah sekali latar data perjawatan ni dekat bahagian My Portfolio yang di bawah ini, bawah sekali ni. Okay, kalau tak nampak boleh gunakan tekan kontrol dan juga scroll. Okey, untuk paparan yang lebih besar lah. Okey, ataupun boleh adjust di sinilah bahagian ni. Okey. Tapi kalau boleh pastikan yang kita boleh nampak 100% lah walaupun kecil. Sebab apa? Kalau dia terlalu besar nanti ada tulisan-tulisan yang kita tak nampak. Okey, boleh. Terus pergi bahagian data perjawatan, pergi jauh dekat My Portfolio. Okey, dan terus pergi fungsi dan juga tekan klik pemilik kompetensi. Okey, klik yang tu. Okey, memandangkan saya dah buat dah sebenarnya. Tapi dalam dia punya status dokumen ni masih draft sebab saya belum hantar. Okey, jadi kita boleh ubah lagi selagi mana kita belum tekan hantar, so dia masih lagi draft. Okey, jadi tarikh kelulusan pun belum lagi sebab pihak yang meluluskan tu pun atau PK1 selalunya belum klik lagi sebab saya belum hantar lah macam mana dia nak luluskan kan. Betul tak? Jadi untuk paparan yang pertama kali, guru-guru yang baru pertama kali masuk, jangan risau. Okey, paparan yang pertama tu dia akan keluar macam ni. Okey, tambah macam tu. Dia akan ada perkataan tambah situ, klik je tambah. Kemudian klik OK dan dia akan bawa terus, dia akan tanya lagi baru saja berjadi kita. Okey, jadi okey, sebab saya dah ada jadi saya boleh nak tunjuk yang step tu. Jadi kalau dah selesai macam tu nanti dia akan sama paparan macam saya ni. Okey, jadi klik je bahagian ini sebab kita boleh edit. Macam ni kita dah penat hari ni tak larat lah isi, besok pula boleh, tak ada masalah. Klik yang bahagian My Portfolio versi 1 ini. Jadi dekat sini paparan ni kalau diperhatikan, okay, saya zoomkan sikit. Kita ada maklumat umum, maklumat khusus, maklumat bahagian, maklumat pegawai, maklumat pengesah, pelulus, jadual pengemaskanian, maklumat JD, job description ni lah. Okey, untuk semua ini, okey, dalam My Portfolio tu sebenarnya kita perlu isi dekat maklumat khusus je. Yang ini pun boleh. Yang lain ni dia ada automatik, secara automatik lah. Okey, maklumat bahagian, dia bagi tahu maklumat pegawai. Okey, semua ni dia dah bagi secara ni. Cikgu-cikgu juga boleh muat turun terus. Muat turun dekat bahagian ni. Okey. Contoh maklumat bahagian ni, maklumat umum ni. Okey. Ada dia tulis itu boleh kejap ya. Kadang-kadang dia tak keluar. Okey, tak apa. Okey, maklumat khusus. Yang kita nak pergi isi ni untuk My Portfolio ni dekat maklumat khusus lah. Okay, tapi saya nak bawa pergi bagian maklumat umum ni, cikgu boleh muat turun My Portfolio ni untuk muka depan lah. Bila muat turun, dia akan macam ni. Seperti ini gambarnya. Cikgu boleh tengok, perhatikan. Yang ini kalau cikgu nak muat turun lah. Okey, kalau tak nak, tak payah. Sebab kan paperless. Okey, tapi tak macam saya suka print. Okey, jadi terpulang kepada anda sebenarnya. Kita dah upload ni pun dah cukup baik dah kan. Okey, baik. Jadi, pertama sekali cikgu-cikgu perlu ke bahagian maklumat khusus. Nampak tak? Saya dah ada yang warna hijau, ada yang warna belum dikemas kini. Itu bermakna saya dah buat. Bahagian ni saya dah buat. Yang belum kemas kini ni saya belum habis buat. Okey,
Begitu juga dengan perakuan. Oke, yang lain tuh carta organisasi, carta fungsi nih. Kalau cikgu-cikgu udah buat, dia akan ada dalam sini dia tulis tarikh yang bila kita buat. Oke, boleh? Jadi kita pergi satu persatu. Pergi carta organisasi sebabkan saya pun dah buat. Okey, cikgu-cikgu cuma perlu masukkan sini, pilih dokumen, pilih kat mana carta organisasi yang kita dah simpan tu, masukkan situ. Tapi ingat, hanya dalam bentuk JPEG, JPG atau PNG sahaja. Okey. Kemudian pastikan nama kita save file tu jangan lebih daripada 12 aksara. Okey. Jangan lebih daripada 12 aksara. Bila cikgu-cikgu dah muat naik, dia akan terpapar di bahagian ni. Senarai dokumen carta organisasi khusus. Okey, kalau boleh, carta organisasi yang khusus ni maknanya yang bahagian cikgu. Okey, yang bahagian cikgu. Macam saya PKM, maknanya saya cuma perlu upload jawatan kuasa di bawah HEM sahaja. Macam itulah maksud dia. Kemudian, dah selesai ini, terus hantar. Dekat bahagian ni ada hantar. Kemudian kita pergi carta fungsi. Okay, carta fungsi ini, nampak tak ni? Saya pun baru masukkan satu. Tapi jangan risau cikgu. Cikgu cuma perlu klik tambah. Okey, tambah dia akan naik semua yang berkaitan. Okey, apa yang berkaitan dengan cikgu, cikgu pilih. Okey, bertanggungjawab dalam meningkatkan kemahiran dan bakat murid dalam kurikulum. Termasuk tak dalam cikgu? Kalau ada, klik tanda. Okey, data diarahkan dari semasa ke semasa. Okey, berkaitan pengurusan data diarahkan dari semasa ke semasa. Kalau berkaitan, klik je. Pilih bahagian ini. Tanda jika berkenaan. Okey, baca. Cikgu-cikgu kena perlu baca semua ya. Ada banyak ni, nampak? Ada lebih daripada 120 lebih carta fungsi yang ada disediakan. Cikgu-cikgu hanya perlu pilih yang mana berkaitan. Okey, dan bila cikgu dah rasa pilih semua dah okey, baru kita simpan. Okey, dia akan bagi tahu berjaya disimpan. Okey, dia yang tu je. Okey, pasti, okey, pasti, okey, pasti. Okey, dan yang mana yang kita tanda tadi tu sebenarnya dia berada di sinilah. Dia akan ada pada nama sekolah kita ni. Klik je, dia yang mana yang kita dah tanda ni, inilah tadi keterangan dia. Okey, inilah keterangan dia. Okey, kalau macam alamak saya tersalah pilih tadi, saya tersalah tak ada kaitan dengan saya pun. Jangan risau, cikgu klik yang ni dan juga padam. Okey, hapus. Okey, klik hapus. Okey, baik. Itu untuk bahagian carta fungsi. Kita pergi senarai undang-undang. Okey, yang ini penting cikgu-cikgu. Senarai undang-undang ini perlu juga ditekan tambah dekat bahagian ni, bawah ni tambah. Kenapa saya katakan penting? Sebab apa yang tertera dalam cikgu punya bahagian senarai undang-undang ini, bila kita isi nanti bahagian aktiviti bagi fungsi ini, dia akan ada pilihan untuk senarai undang-undang. Jadi yang mana yang kita senaraikan tu ada dekat pilihan kat situ. Okey, boleh ya? Faham ya? So dia ada berkaitan lah. So cikgu-cikgu pilihlah undang-undang yang berkaitan dengan cikgu juga. Klik tambah, contoh klik tambah, dan dia sediakan ada 2 halaman dekat sini. Saya PKM dia naik macam ni. Cikgu-cikgu akademik biasa mungkin berbeza daripada yang lain. Sama juga, begitu juga dengan pentadbiran, penolong kanan, guru kaunseling dan sebagainya. Sebab dia dah sediakan sebenarnya. Tapak ni dah disediakan sebenarnya. Okey, disediakan oleh PT kita dah sediakan sebenarnya ya. Okey, kemudian jadi untuk macam mana nak tambah senarai undang-undang ni, cikgu pilih je mana yang berkaitan. Ada muka surat 1, muka surat 2, ada 2 bahagian. Okey, cikgu kena tengok betul-betul, pastikan satu persatu. Kalau tak tahu juga, lama saya tak tahulah apa dia perkeliling perbendaharaan ni. Apa dia benda ni semua ni kan? Apa lampiran ini, apa semua ni. Kalau cikgu tak tahu apa yang berkaitan, cikgu tulis, pilih je undang-undang tu, baca dulu, kopi dulu, pergi dekat Google, tanya Encik Google, apakah arahan perbendaharaan ini? Okey, baca berkaitan sebagai panduan kepada awam dan sebagainya. Cikgu bacalah. Kalau berkaitan, klik je, pergi balik dekat Hermes tu, oh ini berkaitan dengan saya.
Pilihlah, saya pilih. Kemudian simpan. Okey, dia akan tanya, adakah anda pasti untuk simpan dekat ini? Iya, okey. Nampak tak ditanya. Berjadi simpan. Okey, nampak tak? Okey. Dan senarai undang-undang ni dah bertambah kat sini. Okey. Jadi seterusnya, senarai undang-undang dah selesai. Saya dah nampak tak ada hijau-hijau dah nak kan. Aktiviti bagi fungsi ni, dia agak panjang sikit lah nak kena isi. Ini yang saya katakan tadi, dia ada berkaitan dengan senarai undang-undang tu. Okey, contoh. Okey, macam mana nak dapatkan yang aktiviti bagi fungsi ni? Alamak, cikgu-cikgu tak ada. Jangan risau, cikgu-cikgu cuma pergi ke website saya, pergi dekat cikgujumrah.com. Okey, untuk yang terkini ni, dia ada muka depan My Portfolio ni, cikgu-cikgu boleh download ya. Kalau cikgu PKM, cikgu pentadbiran ke, ke koko ke, guru besar dan juga guru-guru lain saya akan sediakan selepas ini. Okey, cuma pilih saja, download sahaja isi kandungan My Portfolio ni dan cikgu akan dapat seperti ini. Okey, contoh sekejap ya. Okey, cikgu-cikgu akan dapat yang seperti ini. Okey, seperti ini. Deskripsi tugas, apa dia. Jadi macam saya untuk HEM, saya ada 18 aktiviti. Jadi saya kena perlu masukkan satu-satu dekat sini. Okey, contoh pengurusan data saya dah masukkan. Kita tambah, cara dia senang sahaja. Cikgu-cikgu hanya perlu pergi dekat tambah. Tidak boleh tambah kalau apa ni, dia ada bagi tahu tu, tidak boleh tambah aktiviti baru kerana aktiviti sebelumnya masih belum lengkap. Alamak, maknanya kita tak boleh tambah kalau tak lengkap. Jadi kena lengkapkan dulu baru boleh tambah. Nampak tak? Saya tak boleh tambah. Okay, jadi saya mana pun saya kena masukkan setiap yang dilengkapkan dulu untuk aktiviti ini. Aktiviti satu. Okey, jadi macam mana nak dapatkan proses kerja ni? Sebab aktiviti yang pertama tadi ni apa dia kan? Okey, sebenarnya cikgu-cikgu bila dah download tadi yang dekat bahan-bahan yang dekat My Portfolio tu ikut bidang masing-masing, cikgu-cikgu akan dapat seperti ini kan. Okey, ini contoh pengurusan data. Jadi proses kerja dia macam mana? Ini proses kerja dia, cikgu-cikgu copy paste sahaja yang ini. Kan dah ada bagi tahu ni yang berkaitan ya, yang berkaitan. Okey, jadi cikgu kena masukkan semua ni lah. Betul, kena masukkan yang berkaitan dengan cikgu aktiviti itulah. Jadi kalau PKM mengumpul data dari guru akademik biasa yang berkaitan. Okey, jadi kita masukkan. Okey, saya copy. Sekejap, saya copy yang berkaitan dengan kita lah. Okey, copy. Proses kerja dia. Okey, tanggungjawab siapa? Klik je. Okey. Sepatutnya ada tanggungjawab guru besar kan tadi kan? Tulislah PKM. PKM. Kalau guru besar. Apa tanggungjawab guru besar tadi? Okey, kita ambil balik. Mana word tadi? Sebentar. Aduh. Nampak? Okey. Mengeluarkan arahan untuk mengumpul data yang diperlukan. Copy paste kat sini. Okey. Kemudian apa lagi? Dan sebagainya lah. Okey. PKP tulis. Dan ni kena copy satu-satu cikgu. Okey. Dan macam ni kan GB, PKM. Yang ini PKM. Ini yang saya katakan tadi ni. Undang-undang Peraturan Punca Kuasa mengeluarkan arahan untuk mengumpul data yang diperlukan. Bila dia minta sila pilih. Ini undang-undang yang ada kita sediakan. Yang berkaitan lah. Okey, arahan pengurusan sekolah. Saya rasa macam ni je lah. Ataupun kalau cikgu nak tinggalkan pun saya rasa tak ada masalah. Nanti kita cuba tinggalkan yang mana bahagian ni lah. Okey. Kemudian tanda. Okey, dah selesai. Okey, dan isi semua cikgu-cikgu bahagian tu. Okey, jom kita isi satu persatu. Okey, bila tak ada cikgu kena tambah proses kerja ya. Kalau tak cukup, okey, cikgu tambah proses kerja sahaja. Okey, jom kita sambung.
Oke, dah isi dah. Semua kita dah isi dah. Kita tanda jika berkaitan. Yang berkaitan dengan kita iaitu PKM. Tanda semua. Okey. Okay, tanda dan kita simpan. Berjaya disimpan. Okey, yang ni saya tak tanda pula no. Simpan. Berjaya disimpan. Okey, baik. Nampak ni semua dah disimpan. Carta alir ni pula, cikgu-cikgu, carta alir ni buat dalam bentuk JPEG. Dia kena buat dalam bentuk JPEG. Okey, senang sahaja kalau cikgu-cikgu nak buat dalam bentuk gambar ni, macam mana nak buat? Okey, dalam apa ni gambar yang telah disediakan tu, mungkin ada carta alir dah. Contohnya macam ni carta alir ni tak lengkap kan? Nampak kita kena edit cantik-cantik bagi carta alir tu cantik. Okey, senang je cikgu-cikgu. Okey, macam mana nak buat carta alir? Okey, saya contoh ya, saya bagi contoh. Untuk carta alir ni, kita nak bentuk dalam JPEG kan? Okey, cikgu ambil okey, saya ambil yang ni. Okey, word ni. Okey, cikgu klik Windows Shift dengan S serentak. Kemudian drag dalam bentuk kita pilih yang mana kita nak. Okey, dan lepaskan. Okey, nampak dia bunyi teteng-teng. Maknanya kita screenshot. Okey, Windows Shift dengan S serentak dan pilih gambar yang ini yang kita nak ni. Kemudian dia akan masuk dalam clipboard kita ni untuk PC kita. Okey, kemudian kalau cikgu-cikgu rasa macam mana nak simpan pula gambar tu, kat mana kita nak simpan? Okey, cikgu-cikgu boleh pergi PowerPoint. Okey, boleh pergi dekat klik PowerPoint. Okey, PowerPoint. Kemudian cikgu-cikgu simpan dalam PowerPoint. Okey, PowerPoint, Ctrl V. Nampak? Tadi saya klik Windows Shift dengan huruf S serentak dan saya pilih, saya drag mana yang saya nak. So, dia akan keluar macam ni. So, cikgu-cikgu, inilah yang kita nak hantar tadi. Kita save as. Klik kanan, save as a picture. Pilih tempat mana kita nak simpan tadi. Kejap ya. Saya simpan dalam sabar. Oh boy. Okay. My portfolio. Okay. Kita namakan ni. Okay. Apa? Carta alir. Carta alir. Aduan. Contohlah kan aduan. Okay. Save. Dah ada dalam ni. So, kita boleh pilih. Ni sebab ni carta alir untuk pengurusan data. Saya bagi contoh je. Okey. Pilih dokumen. Kat mana tadi? Carta alir aduan. Open. Okey. Dah ada dah PNG. Baru kita boleh simpan. Boleh nampak? Okey, senang kan? Okey, dalam bentuk ni. Simpan. Bila dah simpan, dia akan tulis berjaya atau tak. Ni, tunggu. Nampak dia lambat sikit. Dah ada hang. Sebab tu kena isi satu-satu. Esok pula lah nak buat. Macam tu lah. Tak payah nak kalut-kalut cikgu-cikgu ya. Okey. Nampak ni. You can wait. Apa ni dia kata? Okey. Oh, berjaya disimpan. Oh, okey. Dah selesai. Dah ada dah. Nampak? Dah ada dah kita punya carta alir ni. Okey. Dah ada dah. Kemudian sekarang ni. Apa lagi yang belum kemas kini? Dia akan ada nampak. Okey, ada dah carta alir. Sekarang ni senarai semak ni, dia dah ada dekat sini. Sebab belum selesai lagi. Bila ada senarai semak, baru kita berjaya simpan. Okey, kita pilih yang berkaitan ini semua ni, tandakan. Sebab senarai semak ni, baru kita boleh simpan. Okey, kalau catatan ni, kalau rasa macam nak mencatat senarai semak, sebab dia nak bagi tahu senarai semak. Maknanya ini proses untuk aktiviti pertama dah berjaya dah. Jadi cikgu-cikgu boleh klik simpan. Okey, berjaya disimpan. Nampak tak? Aktiviti bagi fungsi untuk aktiviti 1 dah ada. Dah hijau dah. Nampak tak? Pengurusan data selesai. Baru saya boleh tambah yang kedua, aktiviti 2. Apa dia? Okey, yang dekat yang saya berikan tadi.
Oke, aktiviti yang kedua tadi apa yang saya berikan tadi ini? Nampak nih. Kat sini. Pengurusan strategi pula. Satu-satu cikgu. Tak apa. Ambil jangan kalut-kalut, relax, kita boleh isi satu-satu. Okey, baik. Jadi selesai kat sini, dah selesai semua aktiviti yang dah diberikan tu. Cikgu tekan, simpan dan teruskan pergi senarai borang. Senarai borang ni pun sama, cikgu hanya perlu pilih tambah apa borang yang berkaitan dengan cikgu. Ada 3 ni, semua ni, okey, pilih satu yang berkaitan. Okey, borang permohonan cuti rehat khas, ada kan? Klik, simpan. Okey, rekod ini ya simpan, berjaya disimpan. Jadi rekod kita dah ada dah tambahan kat sini, cuti rehat khas. Okey, dah selesai untuk senarai borang yang terlibat yang berkaitan dengan kita. Pergi dekat senarai jawatan kuasa pula, dan selesaikan apa yang terlibat. Macam saya sebab PKM, mungkin jawatan kuasa tu dia lain sedikit lah. Okey, cikgu hanya perlu tekan tambah dan pilih. Kalau bahagian cikgu akademik biasa, guru kaunseling lain, guru data lain, dia berbeza sedikit. Jadi dia akan terpapar apa yang ada yang telah dinaikkan tapak oleh PT tadi. Dia dah bagi dah kat sini. Okay? Jadi senang. Cikgu hanya perlu pilih kalau contohlah kelab kebajikan guru. Cikgu apa? Sebagai apa? Jawatan dia pengerusi ke, naik pengerusi ke, AJ ke, kalau ada majlis apa-apa pun kan, majlis hari guru ke apa ke, cikgu berperanan sebagai apa? Semua ada kat sini. Tapi ingat, selalunya pengerusi adalah guru besar, naik pengerusi adalah PK-PK lain. Okey? Dan cikgu-cikgu mungkin ada sebagai setiausaha, sebagai penyelaras tu dia adalah penyelaras lah dan sebagainya. Dan dah pilih dah semua, klik simpan. Sila pilih kat sini ya. Sila pilih kat tepi ni dan simpan. Okey. Dan last sekali adalah bahagian perakuan. Macam saya masih lagi dalam mood draft sebab saya belum lagi kemas kini habis. Okey, untuk bahagian aktiviti bagi fungsi ni lah. Dalam banyak-banyak ni aktiviti bagi fungsi ni lah yang paling banyak sebenarnya. Dan bila dah selesai, dah yakin dah apa semua, tekan je bahagian saya mengesahkan bahawa maklumat di atas adalah benar dan hantar. Okey. Kalau cikgu dah tekan hantar, tak boleh dah. Bila dah telah hantar, tidak boleh dikemas kini dah. Tapi kalau belum hantar, maknanya kita boleh update dari hari ke hari. Boleh ya? Okey, jadi saya rasa saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada cikgu. Jadi selamat mengisi my portfolio ke dalam Hermes. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh, jangan lupa subscribe, like dan juga komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.